Dalam segmen ini saya akan mulakan dulu dengan isu yang telah ditularkan pada petang puasa itu sebenarnya, iaitu Menteri Agama di bawah Jabatan Perdana Menteri dilihat di dalam video yang ditularkan itu berada di dalam jet mewah yang setelah diberi penjelasan dikatakan ditaja oleh Rabitah Alam Islami atau World Muslim League untuk membawa menteri ini di atas penghormatan ke atas beliau ke Riyadh daripada Jeddah atau daripada Madinah. Ya, saya tidak tahu sama ada daripada Jeddah ke Madinah atau apa, tapi yang pasti bukan dari Malaysia ya. Jadi di sana timbul soalan, ya. Di sana timbul soalan bagaimana Menteri Agama ini mendapat kemudahan itu, dan saya rasa isu mendapat kemudahan itu bagi saya masih boleh dibahas dalam konteks kalau ia diberi satu penghormatan. Saya rasa itu mungkin perkara biasa. Ya, tapi cuma ada yang dipertikaikan dari sudut apakah penajaan itu satu penajaan yang diberi sekadar memberikannya percuma ataupun selalunya untuk mengelakkan apa-apa persoalan. Yang diberi penajaan itu pasti ada kepentingannya yang tertentu, sementelalah kedudukan dia sebagai menteri. Dan sudah tentu kita tahu selalu orang kata macam ni, dah kalau kita bukan menteri rasanya kita dapat dah kemudahan itu. Jadi maknanya kedudukan itu memberikan dia satu kelebihan sponsorship, itu sudah tentu ada makna di sebalik penajaan itu, dan saya tidak mahu untuk campur tangan soal yang saya tidak ada fakta tentangnya. Tapi yang lebih utama dalam soal terbang dengan jet mewah ini ialah kita tahu kesannya kepada mereka yang mengiringi menteri itu. Itu yang menjadi perbahasan orang ramai. Itu yang menjadi perbahasan orang ramai, di mana sementara orang yang mengiringi menteri itu adalah mereka yang berkepentingan, yang perlu kepada sokongan menteri. Siapa mereka? Mereka terdiri daripada travel agency yang mendapat manfaat daripada tabung haji travel yang ada sama di dalam kapal terbang itu dalam mengendalikan kota haji secara dia panggil jemaah haji persendirian. Jemaah haji persendirian ini ada kota tertentu yang diberi kepada mereka, ya, dan sudah tentulah yang menentukan dari sudut apa saja perjalanannya sudah tentulah daripada pejabat menteri, dan sudah tentulah saya rasa di sana berlaku satu percanggahan kepentingan ataupun konflik of interest. Itu isu dia. Ya, itu isu dia. Janganlah timbul soalan-soalan macam setengah orang yang tak berapa cerdik dalam mereka memberi pandangan dengan berkata contohnya dengkilah, iri hatilah, kamu dulu tak dapat. Subhanallah, saya tidak ada sekelumit perasaan dengki maupun iri hati kepada kemudahan yang diperolehi. Tapi saya membicara soal integriti. Saya membicara soal ketulusan. Ya, itu soalan saya yang pertama. Ya, duduk sekali beramai dan kita kenal mereka, bukan kita tak kenal mereka. Ya, dan yang kedua, kalau benarlah ianya satu sponsorship ataupun penajaan, apa perlu dibawa rombongan yang besar itu? Saudara-saudara sekalian, ya, bak rombongan ni saya boleh cerita lah, minta maaf lah, saya boleh cerita lah. Dalam masa saya jadi menteri, rombongan saya tidak pernah besar. Malah saya menghalang mereka yang nak mengikuti rombongan saya yang tiada berkepentingan dari sudut ia tak kena mengena dengan saya punya perjalanan. Baik pergi Saudi, baik pergi mana-mana luar negara. Ya, sebab kita tahu selalunya masa perjalanan bila ada orang yang berkepentingan ikut, itulah macam-macam berlaku masa tu, saudara-saudara sekalian. Jadi saya tak boleh bayang kalau menteri ini
sangat disayangi oleh Gubernur Madinah. Maka dalam pertemuan dia nanti dengan Gubernur tadi, maka disediakan kepadanya jet yang disedia khusus, yang kita pun tengok dalamnya begitu mewah. Tak apalah. Tapi apa yang lain-lain ni duk buat apa, yang ramai duk berekor di belakang ni apa hal? Selalu yang saya ingat, ketetapan kabinet, menteri, pegawai seorang, dan kalau daripada agensi mereka akan tanggung kos mereka sendiri untuk ikut. Kalau tabung haji banyak isu-isu yang melibatkan soal haji. Kalau saya pergi contohnya untuk halal, maka yang melibatkan soal halal. Kalau saya pergi kepada negara lain untuk hadir apa saja dia punya seminar ke, convention ke, atau apa saja ya pertemuan, maka katalah yang terlibat itu ialah agensi yang uruskan contohnya Yapim contohnya, maka Yapim lah pergi, begitu maksud dia. Tapi tak ada yang melibatkan orang yang saya tak kenal mai ikut saya, kemudian berlarak sama dengan saya. Bagi saya itu menimbulkan soal integriti, itu menimbulkan soal apa kepentingan dia, ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi sekalian, itu isu yang kita sedang bincang, ya, bukan soal naik jet mewah, bukan. Tapi apa implikasi di sebalik kedudukan dia. Kalau macam orang tu tak ada apa kepentingan, dia nak naik jet peribadi pun sama sekali, ikut dia lah, tak ada masalah. Tapi kerana kedudukan dan kepentingan, itu soalan. Dan yang ketiganya, kita juga mempersoalkan apa yang menjadi persoalannya ialah kejelasan untuk memberitahu, menjelaskan, dan dengan lebih penting daripada itu, tidak mengulangi lagi perbuatan yang sedemikian rupa sebagai satu komitmen kepada dia benar-benar nak menjaga integriti. Tidak ada. Yang ada menyatakan jawapan dia, lepas tu dia berbangga pula kononnya dia bekas pelajar Madinah, dia itu saya kata kalau dia bekas pelajar Madinah, ya, kalau dia itu bukan menteri, saya rasa dia tak akan dapat kemudahan-kemudahan yang dinikmati itu, dan rombongan besar yang datang ikut sama itu dengan cara mereka duduk dan kapal terbang sebegitu rupa. Bagi saya ia banyak menimbulkan soalan daripada jawapan. So itu saya punya komen tentang isu jet ini. Tidak ada perasaan iri hati, minta maaf kalau ada di sini yang masih lagi dengan komen-komen jijik mereka. Ittaqullah, di bulan Ramadan ini bertakwalah kamu pada bulan Ramadan ini, ya. Apa yang saya cakap didengari oleh semua kamu yang melihat saya di live ini, bahawa itu soal integriti. Dan tentulah saudaraku, kemuncaknya ialah suasana rakyat menderita, suasana rakyat susah, suasana rakyat dikejutkan dengan suasana yang mereka tak pernah hadapi sebelum ini. Kesusahan dan kehimpitan hidup ini tiba-tiba ditunjukkan satu keadaan yang begitu kontra tentang harapan rakyat kepada pimpinan yang menerajui agama, untuk mereka melihat apakah ini contoh yang baik di dalam betul-betul menghayati permasalahan yang ada. Jadi ini memburukkan lagi suasana dan memburukkan lagi keadaan. Saudara, kita tinggalkan budget itu. Saya mendoakan semoga Allah SWT memberi kebaikan kepada Menteri Agama hari ini dan diberi kesabaran kepada beliau, dan lebih penting daripada itu, menunjukkan komitmen beliau. Beliau bukan seorang selebriti yang hanya boleh diusung ke hulu ke hilir, tapi beliau seorang menteri yang perlu ada dasar, yang perlu ada integriti, yang perlu ada sensitiviti politik, yang perlu ada satu perasaan, bukan di atas dia punya kedudukan dan pakaian itu menjawab segala-galanya, dan tak boleh dikritik serta dianggap tak boleh kata apa kerana dia ini orang yang bersih dan sebagainya. Saya rasa itu bukan isu dia. Isunya ialah siapa yang memegang jawatan menteri, maka terdedah dia kepada kepentingan awam, dan perlu dia menunjukkan integriti dalam dia melaksanakan tugas-tugas dia,
dan anggaplah ia satu teguran ya kepada mereka yang duduk di jawatan yang begitu penting, kerana rakyat sedang melihat sebagaimana rakyat melihat apa yang pernah saya kemukakan semasa saya menjadi menteri baru-baru ini.